gula dalam darah dia naik macam mana, jadi dia kata kita punya laktosa tu tinggi. Betul ke? Itu fungsi, itu orang panggil fungsi insulin-like growth factor. Insulin-like growth factor dia berfungsi untuk memperbaiki pankreas yang menghasilkan insulin secara semula jadi dalam badan kita. Jadi ada sesetengah orang yang mengidap kencing manis. Contoh, bila dia minum Cetojoy, dia akan menghadapi satu healing crisis. Healing crisis ni dia macam-macam tau. Dia pening, dia mengantuk dan jadi kes macam puan tanyakan kat saat ni. Dia punya gula dia terus naik tinggi. Tapi dia tak selama-lamanya tinggi. Dia naik sekejap kemudian dia akan turun. Lama lah dia naik, berapa hari lah. Itu dia naik first time dia guna, lepas dia naik tu dia stop dulu. Dia tak berani kan. Sebab dia dalam pemantauan doktor kat hospital. Jadi lepas dia tu dia bila minum sekarang ni okey lah kita. Saya cek tu. Dia minum berapa sachet? Pagi satu ke malam satu ke dua kali ke? Dia minum dia minum satu pagi satu malam. Satu pagi satu malam Abang Pat. Okey lah tu. Tapi itulah dia kata sebab ada juga patient lain yang ada hospital tu. Bila dia minum dia punya kencing manis tu naik. Memang dari dulu ni memang yang mana ada masalah kencing manis memang minum memang naik. Lepas tu biasa dia ambil berapa lama mana tu? Naik baru turun. Umi tolong. Umi ada pengalaman. Okey, untuk kencing manis ni kena sabar, kita teruskan minum. Ada yang sampai 20 kotak perkongsian kemarin daripada sahabat kita juga, abang dia sampai 20 kotak. Walaupun kencing manis dia naik, tetapi dia sebenarnya dia dah potong jari tau. Jari dia dah potong 2 buntul jari. Konsum susu sampai 20 kotak, dia naik. Manis dia tetap naik, tetapi luka dia cepat sembuh. Jadi jangan mudah kecewa, kita teruskan juga. Kita teruskan minum sebab untuk kencing manis macam Umi sendiri pun mula-mula tu memang lambat sangat nak turun. Daripada 16.9 tu memang lambat nak turun. Tapi Umi tetap minum. Sekarang ni Alhamdulillah. Nak habaq berapa kotak, berapa secet tu dia bergantung kepada individu. Kepada antibody kita lah. Dia tak sama bagi setiap individu. Ya. Tapi dia naik tu tak lama, jangan bimbang. Ya, dia naik tu tak lama. Minum je. Jangan bimbang lah. Tapi kadang tu kalau kata gula naik pun tak semestinya disebabkan susu. Sebab sekarang ni kan dia tengah ada dalam wad. Ya. Mungkin dia dalam keadaan yang tak stabil lagi yang tu. Ya. Dia minum susu pula. Jadi dia berkait lah. Ubat jangan tinggal. Ubat ikut peraturan yang doktor bagi. Makan ubat tapi dengan susu tu kita jarakkan lah. InsyaAllah. Yakinlah. Sebab benda yang fitrah Allah jadikan ni InsyaAllah. Tu je yang Umi boleh kongsi lah sebab Umi pun lalui benda tu. Okey. Lepas tu Umi, macam siapa yang makan pil tu kan yang ubat daripada hospital tu. Cara minum susu ni macam mana? 2 secet satu hari ke macam mana? Umi sendiri sekarang Umi dah lepas dah healing krisis lama dah. Sekarang Umi memang selesa dengan 2 secet sehari. Kadang-kadang kalau rasa lesu tu tengah hari Umi rasa malas nak makan kan, malas nak makan tengah hari, Umi ambil je susu. Alhamdulillah. Sebab Umi pun nak jaga juga berat kan, tak nak bagi lebih. Jadi cara macam tu lah Umi kontrol diet. Alhamdulillah. Walaupun lambat untuk kita turunkan beratnya, tetapi dia turun. Tu yang seronok minum susu tu.
Ya. Tu yang saya berani makan berkeping-keping ni. Oh, Yang makan siang pun dia turun juga. Ya, insya-Allah kan. Adalah masa kita pun harap nak diet, tak mau makan kan. Lagi juga kalau kata ikut orang kata kencing manis tak boleh makan durian, tiba-tiba durian duduk depan mata, pulut siap kukui dah. Macam mana nak tinggal? Habis ingat apa ambil Satu bau ya. pantang tengok juga. bawah. Masuk padang. Rakan-rakan lain pun boleh bertanya, ada apa masalah, tak kira lah berkenaan dengan apa pun, sementara menunggu lagi 5 minit. Berapa orang lah? 26. Start dah Oh, main. daripada Brunei pada. Tuan Osmera. Osmera. Selamat malam. Kak Zata pada. Oh, Kak Zata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Mazna pada, selamat datang. Kak Liza. Queen Umairah ni dari mana? Queen Umairah, Kuantan. Kuantan. Okey, selamat datang. Oh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Orang baru. Kakak leader hebat. Semua bakal InsyaAllah. Kak Liza tu dah lagi Hebat banyak ni. lagi hebat. Semua insyaAllah bakal pilih lah. Puan Mazna. Okey, semua dah ada. Kak Cik Farihan. Arifin. Cik Arifin kan yang baru naik PD? Ya, tahniah pada Cik Arifin ha. Alhamdulillah. Cik Arifin. Terima kasih. Tahniah. Terima kasih. Sama-sama. So, fokus untuk susun dua kanan dua kiri untuk Ruby pula. InsyaAllah guna formula tu. Dah prove Bak dah buat eksperimen dekat Umi. Alhamdulillah. InsyaAllah yang lain-lain pun cepat. Mana yang dekat nak capai PD pun dah boleh susun dah. Maksudnya ID yang melebihi 10,000 personal sale dah boleh bina untuk ID bawah. Maksudnya kita sekali naik, sekali jalan. Ya, sekali jalan. Macam Umi pun pengalaman sekali naik berapa Umi? 4 PD. 4 PD. Naik 4 PD. Naik 3 dulu. Lepas tu, yang seorang tu, terus je lah tak lama. Mana Kak Umi? Kak Sally okay ready? Abang pun baca doa mana ni? Allah Akbar lagi. Abang Pak ah. Lambat. Abang munjuk mabuk pek ngor ni. Belum. Ini baca doa. Okey, kelas bismillah. Mana sekarang mana ni pembuka? Doa pembuka. Saya buka kah? Boleh. Saya buka. Boleh. Oh, siap. Saya sediakan saya punya doa yang baca itu tadi. Siap ya, sekejap. Kombinasi Malaysia Dah ada bersimbol. Alhamdulillah malam ni beruntung kita dapat bersama dengan Tuan Osmera, MD Brunei. Pada yang belum lagi Kemarin pun juga. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam
اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين والمسلمات في كل مكان البلاء والوباء والطعنة والطاعون خصوصا COVID-19 وسائر الأمراض وقنا شر الرضا بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta derajat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan pekerjaan ini dan kebaikan yang ada pada pekerjaan ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan pekerjaan ini dan keburukan yang ada pada pekerjaan ini. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu daripada segala kebaikan pada masa kini dan masa akan datang, sama ada yang kami ketahui ataupun tidak kami ketahui. Ya Allah, kami mohon perlindunganmu daripada semua keburukan pada masa kini dan masa akan datang, sama ada yang kami ketahui ataupun tidak kami ketahui. Ya Allah, jadikanlah pekerjaan-pekerjaan kami ini mendapat keredaan di sisimu, rahmat di sisimu, dan keberkatan di sisimu, dan keampunan di sisimu. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya, dan yang diterima amalan, dan yang cemerlang, dan yang soleh, dan yang benar, dan yang penyabar, dan yang tawaduk, dan yang bersyukur, dan yang diampunkan dosa di dalam agama, dunia dan akhirat. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau boleh menjadikan yang sukar itu mudah apabila Engkau menghendakinya. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada malapetaka, beratnya kesusahan, buruknya takdir, dan gembiranya kejahatan musuh terhadap kami. Ya Allah, lindungilah kami dari hadapan dan di belakang kami, dan dari sebelah kanan dan kiri kami, dan dari atas kami, dan kami berlindung denganmu agar kami tidak ditelan oleh bumi. Wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Pemurah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, amin. Terima kasih kepada Tuan Osmera, MD Brunei. Okey, dengan tidak membuang masa, tepat pada masanya, 9.15. Kita menjemput Puan Sally daripada di mana kat sini? Daripada Malaysia. Untuk teruskan dengan dia punya bahan malam ni. Kita silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada semua yang hadir pada malam ini. Kak Sally ucapkan ribuan jutaan terima kasih kerana sanggup kita datang untuk mendengar sharing daripada yang tak seberapa lah. Orang hanyalah insan yang kerdil. Tetapi orang dia yang siapa kenal, besar orang dia sebenarnya. Semangat. Semangat tu, okey. So apa yang pada malam ni yang Kak Sally nak sharing ni sebagai orang kata untuk menjadi seorang leader di mana untuk lebih kepada ke arah tanggungjawab dan juga jadi seorang yang leader yang sukses. Okey. So sebenarnya kalau kita tengok di kalangan yang segelintir dengan kita sekarang ni, kita tengok partisipan yang datang ni adalah orang yang hebat-hebat lah tu ya. Hebat-hebat, iaitu macam MD Brunei kita, Tuan Osmera, Kak Umi, yang orang kata dah memang Ruby dah, kita rasa memang hebat lah. Dan juga kita punya admin, Team Master, Abang Mun, di mana semuanya ranking-ranking hebat-hebat lah ke. Jadi orang kata apa yang Kak Sally nak sharing ni sebenarnya sekadar untuk tim. Di mana tim Kak Sally yang di mana kita nak tahu macam mana poin-poin yang kita nak cari dalam setiap untuk kita bina network, bina rangkaian untuk lebih kepada ke arah kita bersama-sama mengeratkan ukhuwah silaturahim.
Okey, di mana di situ penting sebenarnya. Ibarat kita ni satu sebuah keluarga dan juga ukhuwah seperti macam adik-beradik. Yang di mana ada air dicincang takkan putus. Ya. Okey, di sini macam Kak Sally tersentuh dan juga terharu apabila join dengan Situ Joy ni, di mana Tuan Hafiz kita yang selalu bercerita tentang sedekah. Bila bercerita tentang sedekah, di situlah bannernya seorang leader sering memperingatkan kita tentang pentingnya bersedekah. Di samping kita menjalinkan ukhuwah tu, itulah yang membuatkan kita menjadi seorang pemimpin. Apabila kita menjadi pemimpin dan membimbing orang-orang rangkaian-rangkaian kita, apabila kita menghargai mereka, macam contoh apa yang kita ada sekarang dan apa yang ada pada kita buat masa sekarang ni, dah dilanda musibah yang Allah berikan kepada kita, PKP dan juga COVID-19 ni, adalah satu hikmah di mana saya rasa saya banyaklah muhasabah diri, juga dapat orang kata boleh tahu di mana orang kata kita tahu di mana orang kata dari segi persahabatan susah senang di waktu COVID-19 ni. Okey, di situ juga kita tengok macam mana keadaan kita punya rangkaian. Adakah mereka boleh kita bantu dengan cara macam mana? Macam cara Kak Sally, walaupun kita berkurung lah ibarat kita duduk dalam penjara, tetapi kita tetap masih lagi berinteraksi dengan melalui yang kita ada sekarang ni, media sosial ataupun melalui gadget yang kita ada. Internet sekarang ni memang orang kata memang selari lah, mana-mana pun mesti ada internet. Jadi cara yang mudah apabila kita dikurung atau PKP yang berlaku ni, dengan Allah hantar musibah COVID-19, cara Kak Sally melalui cara calling diorang, servis. Maksudnya servis tanya apa masalah ke. Jadi sering sentiasa berkomunikasi dengan downline-downline yang mana agak down lah. Kan? Biasalah bisnes mesti ada yang down, tak boleh bergerak, rentas negeri tak boleh, nak keluar pun ikut time, tak boleh ikut sesuka hati. Jadi apa yang Kak Sally nak sharing kat sini, maknanya penting seorang leader tu sentiasa pantau rangkaian-rangkaian dia supaya dia berjaya. Ada gangguan sikit, biasalah. Ada anak kecil, tu dia. Okay. Alright, okay. Sorry ya, ada gangguan iklan nikah sikit. Semangat. Okay, dah settle. Okay, jadi dekat sini, pentingnya seorang leader ni sebenarnya dari segi kita ada amanah dan tanggungjawab. Tanggungjawab yang mana kita rasa kita patut macam bertanggungjawab untuk tahu apa masalah yang dihadapi oleh golongan-golongan rangkaian kita ni. Kita ada alright. Okey, kita ada juga golongan antara dua. Satu yang muda dan juga ada satu yang warga emas. So bila warga emas ni, kita selalu yang diberi perhatian lebih sikit. Sebabnya diorang banyak benda perkara yang tak tahu. Makcik-makcik Kiah ni, kita selalu kena caring diorang. Tanya, macam mana, ada berapa masalah ke, tanya khabar mereka. Jadi bila terjalinnya silaturahim tu, kita akan rasa lagi akrab. Lagi satu lagi akan rasa kita dapat orang kata feeling apa yang perasaan dia nak buat, tapi untuk nak buat sesuatu tu dia tak nampak. Jadi kita bercerita lebih ringkas dengan dia. Jangan benda macam sukar dan sulitkan keadaan tu. Jadi cara macam Kak Sally selalu approach pada orang warga emas ni, kena caring dulu, kena kasih sayang dulu, diberi penghargaan dulu pada mereka, tanya khabar. Dan bila apa benda yang macam dia tak tahu, kita tolong solvekan the problem. Maksudnya bila dia ada rangkaian yang dia kata ada masalah dalam penyakit ini, jadi kita akan hubungi mereka untuk dapatkan apa masalah yang mereka hadapi. Jadi contoh sekarang ni macam dia nak menaja, dia tak tahu cara. Jadi kita tolong key in kan, kita bantu apa yang mereka tak tahu, kita pantau. Sebab dia ada kesungguhan, dia ada kemahuan. Di mana mungkinlah anak dia tak ada masa, sibuk dengan kerja dan mereka tak minat dengan bidang-bidang dalam macam contoh MLM ni.
dia tak tahu bahawasanya MLM ni adalah di mana meniaga lain macam. Bila meniaga lain macam ni, dia luar biasa daripada orang lain di luar sana sebab kita adalah bos. Di mana kita bos ni, kita akan tahu di mana waktu kita ni. Dan kita rasa perlu kita nak berehat, kita berehat. Rasa perlu kita nak duduk ataupun nak bersantai dengan keluarga pun boleh. Cuma kita inginkan jadi orang kata prihatin kepada rangkaian-rangkaian kita ni, masalah. Kita kena selalu prihatin. Jadi macam warga emas ni, contoh kalau kita tengok, dia tak tahu pasal yang bonus-bonus ni. Jadi cuba kita ringkaskan dari segi bentuk. Tak payahlah cerita macam berjela-jela dalam keadaan kita bertelefon. Sebab sekarang ni kita memang tak boleh nak berjumpa secara offline. So kita bila calling, kita figurekan bahawasanya bila kita buat penerangan, orang akan faham. Jangan bagi kita yang faham. Jadi apabila Kak Sally terangkan, macam contoh akak kena tahu penajaan akak akan dapat RM39 sen. Okey, bila akak kata akak buat repeat order, orang yang kedua tu dia akan dapat bonus RM24. Jadi contoh kalau kita nak bagi penerangan dia akan jelas walaupun tanpa ada tulis. Jadi kita terang tanpa orang kata terlampau rumit, sophisticated. Kan? Bila kata tak nak terlampau sophisticated, maksudnya janganlah kita RM30 nanti tolak ni, tolak tu, dia dah pening. Jadi bagi yang warga emas ni, kita ringkaskan secara orang kata boleh diringkaskan. Jadi jangan macam menyukarkan keadaan dia untuk berfikir-fikir, alah tak faham lah, pening lah. Jadi bila macam downline Kak Sally ni, memang ramai yang otai-otai, yang warga emas yang memang diberi keistimewaan untuk dipantau. Ada juga yang kita punya warga macam golongan Kak Sally ni dalam 40 ke 30 antara 20 ni, ada juga diorang ni macam memang tak faham betul-betul. Tetapi kita fahamkan juga. Kita bagi juga dia buka login. Kena rajin in. Yang mana yang fahamlah tentang kita login ni. Apabila diorang tak ada rasa komitmen untuk login, di situlah kepincangan untuk menjadi seorang leader. Apabila contoh, lagi satu saya masih ingat lagi, Cik Din, dia ada bagi tahu kalau kita ingin menjadi seorang leader yang hebat, kita kena ada group WhatsApp. Apabila kita ada group WhatsApp, kita ada tanggungjawab. Kita ada orang kata inisiatif, inginkan sesuatu untuk tahu apa benda yang kita patut sharekan. Jadi apabila siapa yang ada dalam tim kita punya Zoom meeting malam ni, memang kenallah Kak Sally. Macam mana promote kau dalam dalam kita punya tim tu, untuk dalam group WhatsApp sentiasa pam tak kira masa. Maksudnya, kenapa Kak Sally sharing macam tu? Bertujuan apabila info-info yang terkini terlepas pandang, kita rugi. Macam seolah-olah Kak Sally fikir, alamak setiap minit yang aku tak share ni mesti rugi. Maksudnya testimoni rugi. Kalau daripada kalau ikutkan dalam satu telefon tu, memang Kak Sally rasa ada dalam 15 ke 16 kot Kak Sally punya group. Daripada MD sana, MD situ. Nah, maknanya kita nak berjaya, kita kena cedok ilmu orang yang hebat-hebat ni. Contoh kalau kata Kak Umi yang tak kedekut ilmu, King Master tak kedekut ilmu, Abang Mun tak kedekut ilmu, Cik Din, kan? Di mana coach kita Zura, Tuan Nasaruddin kita yang mana sentiasa keep in touch. Kita ni untuk berjaya sesama kita punya rangkaian. Jadi macam Kak Sally, kalau kita nak berjaya, duduk dekat atas pentas, ranking bersama-sama, Kak Sally nak mereka sekali kalau boleh naik. Jadi apa yang Kak Sally buat? Kak Sally minta orang duplicate system. Mana duplicate system tu penting. Copy and writing. Bukan kata copy and curi tu. Maksudnya copy and paste. Benda yang kita rasa kita boleh keluarkan input sharing. Di mana sharing tu memberikan satu kesan yang kita rasa ini adalah manfaat untuk seseorang ni. Ini adalah untuk kebaikan kepada seseorang ni. Jadi kita sebagai leader memang perlu ada untuk ada group WhatsApp. Bila group WhatsApp, kita ada rasa tanggungjawab. Satu. Yang keduanya kalau kita tengok dari segi keep and touch. Maknanya selalu calling-calling dengan kita punya rangkaian. Nak pastikan apa masalah dia, dekat mana dia tergelincir, kat mana dia rasa terduduk. Kan? Jadi dekat situ kita boleh tahu. Jadi dah selalu sekali yang Kak Sally buat, Kak Sally akan pantau dia punya ID dia.
di mana login, kat mana dia punya kedudukan yang sengit sebelah tu. Jadi supaya yang mana dia tak tahu, kat sini ada duit, dia akan cuba untuk belajar. Dan kalau boleh, mana-mana yang nak jadi leader, kena pastikan kita kena login. Login Situjoy memang kena perlu dan wajib. Sebab benda ni adalah satu di mana yang kita tak boleh tidur malam. Tak tidur malam tu sebabnya Situjoy gaji dia hari-hari. Dekat situlah kita kalau nak jadi seorang leader, kita kena pastikan tools material kita pun kena ada. Contoh kita kena kreatif jadi leader ni, pastikan bila katalah kita ada nak bagi hadiah kepada kita punya downline, kita kena ada sedia-sediakanlah macam contoh kita mungkin boleh sediakan botol untuk minum sebagai shaker walaupun tak diwajibkan untuk kita pasti bila ada Situjoy di situ ada shaker, tak. Kita pastikan ini adalah sebagai kenangan kasih sayang supaya apabila diorang bawa ke hulu ke hilir, itulah mereka menyayangi botol ni, teringatlah maksudnya ni ada Kak Sally bagi contoh kan, macam tu. Jadi ini adalah kenangan. Dan juga contoh kalau kita ada sharing, kita boleh print out. Kita boleh print out plan marketing kalau kita jumpa downline-downline kita untuk kita sharekan. Kita boleh ajar cara orang kata yang tak faham lah. And kita kena print benda ni supaya material ni penting juga untuk menjadi seorang leader. Dan kalau kata kita rasa macam saya ni tak pandai lah, saya ni tak tahulah semua. Kalau kita berfikiran selalu negatif, memang kita tak akan boleh buat. Contoh, ada tak masa budak, kita ada terfikir, bolehkah aku jadi seorang isteri? Boleh tak aku jadi seorang ibu? Boleh tak aku jadi seorang ayah? Boleh ke aku jadi seorang suami? Kan? Adakah kita terfikir-fikir, asyik tak boleh je? So, jadi jawapan dia, jika kau fikir kau boleh, kau mesti pasti boleh melakukan. Jadi dekat situ, kita selalu kena encourage diri kita, bahawasanya jadi seorang leader, kena perlu ada tanggungjawab, amanah dan jujur. Maksudnya, apabila seseorang downline kita, dia dah bagi kita satu amanah, suruh key in, kita mulalah Kak Sally akan jadi gelabah sebab dah hujung-hujung pukul 12 tu dia bagi last minute. Alhamdulillah, syukur. Allah akan bagi juga untuk dia dapat bonus. Sebab kita rasa tanggungjawab ni. Sebab itu bonus dia. Bukannya bonus Kak Sally. Bonus yang untuk dia orang dapat achieve. Di mana kita punya target, bagi dia bonus, bagi dia pairing, bagi dia tajaan, bagi dia happy. Bila dia happy, jadi kita pun rasa tumpang gembira. Dan bila dia sihat, jadi kita bagi pandangan, sharing, dia akan jadi lega. Jadi ada yang berlaku di mana selalu kita berjumpa dengan downline ni, dia akan rasa dihargai. Macam tu juga bila orang sakit, kita bagi tahu petua dari segi macam mana minum Situjoy, kita kena tahu cara pemakanan dia. Orang akan yakin bahawasanya kita adalah yang betul-betul alert dengan apa yang kita cuba ceritakan. Orang kata tak ada hanky-panky ni. Orang dia memang dia dah bagi tahu sejelas-jelasnya apa cara, kenapa perlu kita nak join Situjoy. Yang Kak Sally nak share, memang kenapa suka sangat dengan Situjoy, sebab dia ada orang kata mengeratkan ukhuwah silaturahim. Dia juga memberikan kita orang kata pendapatan yang tanpa disangka-sangka, terpaksa terima. Tiba-tiba tertidurlah, mengantuk sangat. Alamak, dalam 12.30 pula duit masyuk. Hilang dalam tu wallet. So, maknanya duit dah masyuk. So, maknanya dekat sini, tanpa kita sendiri, tanpa kita jangka-jangkakan, Allah tu sekiranya dia tengok jugalah pada nawaitu kita jugalah. Nawaitu kita kena jaga sentiasa bersih dan juga nawaitu kita kena tahu bahawa menjadi seorang leader bukan senang sebenarnya, tetapi mudah untuk kita macam jadi kingmaster. Macam mana dia boleh duduk kedudukan dia sekarang? Macam mana Kak Uni boleh duduk kedudukan sekarang? Macam mana Tuan Osmira boleh berjaya membuka naungan empire di Brunei dengan seorang diri dia tu? Jadi tanpa orang kata fikir negatif. Kalau kita fikir negatif, mungkinlah tak collect lah kita punya income kita kan. Jadi kita fikir kerana Allah. Kalau Allah tu izinkan kita dengan cara kita, insya-Allah kita punya grouping kita lah makin lama makin bertambah. Yang penting sekali kita kena sebelum apa-apa yang kita nak buat, kita kena pastikan nawaitu kita ingat kepada Allah. Keluar je kita untuk mencari rezeki.
kerana Allah dan juga untuk anak keluarga. Jadi untuk bantu mereka untuk sihat, untuk bantu mereka menjana pendapatan. Macam mana orang kata Situ Joy ini membantu untuk membendung dari segi orang kata sekarang PKP makin lama ekonomi merundum. Tetapi saya rasa sungguh hebat. Apabila berlaku musibah ni, Allah tu tak bagi apa-apa pula kepada orang kata macam rasa kita kecenderung kepada kemurungan. Pasal apa? Kita happy. Perasan tak? Kita duduk dalam keluarga Situ Joy, kita happy. Kenapa happy? Sebab orang lain stres. Tapi kita tak stres sebab kita amalkan minuman susu kolostrum Situ Joy. Dan juga kita rasa happy sebab dalam apa yang dalam Situ Joy tu ada, ingredient dia cukup padat. Kalau orang betul-betul dia faham. Tapi jangan cuba nak menyalahkan apa produk tu punya isi kandungan. Sebenarnya benda ni adalah kita punya disiplin kita. Kalau kita rasa kita nak sihat, kita kena struggle untuk diri kita sihat, kena minum istiqomah. Juga kalau kita perlukan duit, katalah, kita kena dapatkan duit tu dengan cara macam mana. Tapi bukanlah cara maksudnya pergi pula struggle untuk nak buat sesuatu yang luar kebiasaan. Jadi dalam Situ Joy ni, kita tak adalah erti kata sailang menyalang kan. Untuk betul-betul ke arah lurus siratul mustaqim orang cakap. Maknanya kita kena guide kita punya grouping ni supaya diorang tak orang kata tertidur. So kita selalu encourage diorang dengan melalui bonus. So kita tunjuk, duit ada ni, takkanlah nak disimpan dia dalam wallet ni. Meh, tambah lagi untuk banner rangkaian. Macam saya sarankan untuk diorang buat RO. Di mana rangkaian di sebelah basement kiri dia dah terlampau banyak. Saya akan ajar dia supaya daripada 330 tolak dengan 215, ditolak dengan 39 sen untuk tajaan, ditolak pula dengan duit pairing 24. Jadi dia keluar hanya duit RM56 sahaja sebenarnya. Tapi daripada dia buat RO, dia hanya dapat 24, tapi tak semestinya duit tu keluar daripada wallet. Itu yang Kak Sally sharing selalu. Di mana macam mana nak jadi seorang leader. Dan selalu beritahulah kata kalau ada dah rangkaian yang ramai, pastikan buat grouping, buat group WhatsApp. Itu yang penting sebab dia akan dapat info, jadi dia tahu oh inilah leader dia. Dan kita kena tahu atuk nenek cicit kita dekat siapa. Contoh susunan dia tu. Kan? Macam Kak Sally, Tuan Nasa, Zura, lepas tu King Master, lepas tu Cik Din. Jadi benda-benda macam ni, kalau kita kenal, kita punya apply, jadi kita rasa, maknanya kita perhatiin dengan rangkaian-rangkaian kita. Jadi bila kita susun ni, maknanya cantik. Maknanya kau kena belajar juga hierarki di mana siapa kau punya upline, siapa kau punya upline lagi, macam tu. Macam Kak Sally selalu ambil ilmu ni, apabila kita rajin Zoom meeting, rajin kita berjumpa masa sebelum PKP ni, kita selalu buat together mesyuarat kan, macam buka macam Cik Din selalu rajin buat dekat mana masa melawati hari tu, Shah Alam kan. Jadi dekat situ kita orang kata each other saling kenal mengenali. Bukan kita nak glamour tapi sebenarnya kita nakkan cedok ilmu apa yang ada pada setiap orang kata leader-leader ni. Sebab ada setengah orang leader ni lain cara dia. Ada setengah orang leader ni ada cara dia lagi laju. Macam Kak Sally ni tak adalah laju mana. Cuma nak sharing tentang apa perlunya penting pada diri seorang leader. Kena perlu, jangan takut-takut, kena terus terbuka bukan orang kata nak sharing semua benda, tapi tak, maksudnya kita saling bantu untuk diorang sama-sama berjaya. Kalau boleh, Kak Sally nak bagi downline yang bawah tu semua naik atas pentas. Tapi biasalah otai-otai ni dia macam tak apalah Sally pergilah. Tak Kak, kalau boleh saya nak duduk sekali dengan Kak. Kalau boleh kita duduk sekali atas meja. Niat saya. Tetapi bila orang tidur, saya tarik macam tarik. Tapi diorang tak nak. Saya bakar dengan diorang cara bonus. Ini bonus sudah masuk. Tembak lagi. Spesifik. Tembak lagi. Itu cara. Itu yang bila orang perasan, Kak Sally bila time dia tidur. Sebab terlalu sebagai orang leader ni, responsibility dia is very, orang kata, heavy betul lah. Sebab kita rasa, kenapa aku seorang je yang nakkan duit, diorang tak nak ke duit ni. Apa yang diorang sibukkan? Adakah kesibukan diorang tu memberikan diorang keuangan? Kenapa Kak Sally boleh? Kenapa diorang tak boleh? Pastikan diorang duplicate sistem. Duplicate sistem copy and paste penting.
Sebab bila Kak Moshi ada beritahu semalam, kena kita ada saling tolong menolong, bantu membantu. Dan juga macam Kak Umi cakap, kita punya niat nawaitu kita penting untuk orang kata membentuk kita punya jalinan mesra muhibah. Jadi di antara macam contoh Kak Sally walaupun tak pernah lah kata merantau ke Sabah ke tapi adalah kawan di Sabah gitu kan. Sebab dia rajin juga datang ke KL ni. Jadi di situlah kemesraan ada dan kita kalau boleh apa yang kita nak, kita harapkan supaya orang-orang di sana sebenarnya di luar sini memang hebat-hebat belaka. Jadi jangan shy, jangan malu, jangan terlampau menyuruhkan diri, kena expose. Maknanya orang yang bertanya ni adalah orang yang hebat. Selalunya saya tengok. Dia tak malu. Jadi kena selalu macam bertanya tu adalah satu ilmu. Jadi nak menjadi seorang leader ni macam Kak Sally ni tak ada hebat mana. Memang cuma nak sharing saja tentang pentingnya kita jaga rangkaian di mana rangkaian tu penting untuk kita sama-sama bangun dan menuju kejayaan. Kalau tanpa diorang ni, siapalah saya untuk duduk sebagai PD, untuk siapalah saya untuk duduk di Ruby, siapalah saya untuk duduk di Diamond Director, siapalah saya duduk ambassador tu. Kalau tanpa diorang ni sama-sama naik, saya rasa agak macam seolah-olah orang kata kita tak menghargai mereka. Kerana mereka ni lah sebenarnya yang buat repeat order, diorang jugalah yang membuka mulut untuk sharing mana-mana orang untuk bagi tahu, baguslah produk ni. Itu yang membuatkan saya hormat mereka. Dioranglah idola saya. Dioranglah orang kata pendiri saya punya grup ni sebenarnya. Orang kata yang memberikan saya spirit untuk saya bangun, untuk saya orang kata menghiburkan. Di mana saya dapat satu keluarga, ada kakak, ada abang, ada adik, ada makcik, ada mak, ada ayah, macam orang kata satu keluarga. Situ yang kita kena gerak-gerakkan dalam kita punya team ni sebenarnya. Itulah jadi seorang leader kena begitu betul-betul alert setiap apa yang berlaku. Macam Kak Sally, bila ada orang call atau ada orang begitu masalah, memang on the spot kita akan pastikan orang tu dapat tak. Cuma hari ni tak sempat sebab bila kita jumpa orang, bila sibuk dengan Cik In, terlupa ada kadang-kadang kita akan WhatsApp balik dia, Kak minta maaf, tak dapat hari ni nak balik WhatsApp dengan akak. Itu saja. Kalau rasa ada pertanyaan ataupun nak di-sharing, bolehlah dengan yang lain-lain. Master. Okey, terima kasih. Terima kasih Kak Sally perkongsian yang sangat hebatlah bagi saya. Sebab pengalaman saya sendiri dalam grup, memang saya terlibat dalam grup Kak Sally. Memang satu hari tu memang iklan yang masuk perkongsian daripada dia tu memang terlalu banyak dan saya pun kadang-kadang jadi macam mana saya tengok dia punya bahan pun kadang-kadang kata hebat juga. Boleh katakan bahan yang promosi situ je yang tak pernah saya jumpa. Dia ada. Kira dia punya sumber tu memang luar biasa. Dan alhamdulillah bahan-bahan tu dia ambil dan dia kongsi kepada tim-tim dia. Itu sebenarnya satu perkongsian sebenarnya saya nampak. Sebab kita dalam tim ni kita kena main peranan. Main peranan untuk bantu ahli-ahli kan. Seperti mana yang Kak Sally kata tadi. Okey, kita masih lagi ada masa. Kalau ada sesiapa yang nak kongsi, Umi, Tuan Osmera, Tuan Syadi, kita buka peluang. Nak bertanya pun boleh, nak sharing pun boleh. Kan? Kita boleh unmute sendirilah. Boleh Umi nak tambah apa-apa? Ko Zura ada nak tambah apa-apa? Rasanya Ko Zura dah keluar untuk hadir satu meeting lagi. Untuk pengetahuan semua, insya-Allah kita akan adakan empat kali seminggu kita kelas. Kita ada Ahad malam, Isnin malam, Selasa malam, Rabu malam. InsyaAllah kelas ni kita terbuka lah. Kita terbuka untuk sesi perkongsian. Kita akan cuba manfaatkan daripada pukul 10. InsyaAllah kita boleh bantu. Nanti kalau ada kita boleh apa saja. Persoalan boleh ni. Boleh betul bertanya pun boleh tulis chatting pun.
Anissa boleh tambah sikit? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, begini. Okey, sekarang ni kita nampak okey, saya share sikit, boleh? Boleh. Sila. Okey. Kita sekarang alhamdulillah kita Joy sangat-sangat mantap. Kita sedang budayakan setiap rumah macam mana ada Milo. Jadi kita nak setiap rumah ni ada situ Joy. Jadi kita tingkatkan usaha, insyaAllah buat banyak-banyak pengajaran dan kita kena banyak curah ilmu. Sama-sama lah, insyaAllah. Itu je lah. InsyaAllah, tahniah, Sally. Good idea. Good, mantap. Tahniah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itu je, saya share sikit malam ni. Itu je, insyaAllah. Assalamualaikum. Yang paling utama kita perlu hargai kita punya downline kita. Jadi menghargai ni macam mana? Menghargai ni macam Kak Sally kata tadi, kan? Kita follow up, kan, bagi mereka rasa caring, okay? Dan cara nak follow up tu pula kita panggil komunikasi berkesan. Okay? Ada nada-nada dia, kan? Macam ni orang yang berumur, dia perlukan nada yang lembut untuk kita ambil hati dia, kan? Untuk orang yang ikut kesesuaian macam mana. Macam kata sama umur kita berkawan dengan dia. Okay. Jadi dia macam ni. Bila kita berada contoh di atas, kita tak boleh berjalan sambil mendongak di atas. Takut kita beretuh. Tak beretuh. Beretuh bila terlanggar. Boleh no. Boleh ni macam-macam dia kena ayat ni. Okey, kalau kita jalan sambil mendongak di atas, kita akan terlanggar sesuatu di bawah. Jadinya kita sekarang ni bila kita duduk di atas, kita kena jalan sambil kita duduk ke bawah. Tengok jalan kita. Okey, maksudnya kita tidak boleh terlalu sombong walaupun kita berada di atas. Kita kena tunduk di bawah. Tunduk di bawah ni macam mana? Perlu menghargai downline kita ni. Layan mereka macam keluarga kita. Okay. Jadi macam saya selalu ulang sekali lagi ni, nak ingat malam ni. Kita ada 3 level. Okay. Level bawah, level tengah dan level atas. Okay. Bagi saya suka berada di tengah. Sebab saya suka syorkan semua orang bagi ada di tengah. Bila kita ada di tengah, okay, sifat kita jangan pandang rendah dengan orang bawahan kita. Sebab satu hari nanti tak mustahil orang yang di bawah kita akan jadi lebih hebat daripada kita. Dan jika kita berada di tengah ni, kita jangan takut dengan orang di atas kita. Kita ambil orang yang di atas kita ni, jadikan satu cabaran dan kita anggap alah, atas aku pun boleh duduk di atas macam hang juga. Kan? Macam mana kita nak buat? Kita kena fight dengan orang di atas. Bukan kita bukan saya nak habaq kata jangan hormat orang di atas. Okay, kita kena saling menghormati antara satu sama lain. Tapi untuk orang di atas ni kita jangan gentar, jangan takut. Macam kita jumpa dia, Allah, malunya aku orang bawah, jangan. Okay, kita ambil dia sebagai satu semangat pada kita. Oh, hang duduk atas, satu hari nanti aku akan jadi atas pada hang. Jadi satu cabaran untuk kita untuk berada lebih hebat daripada dia. Dan orang di bawah ni kita jangan sombong, kita jangan bongkak, kita jangan terlalu berlagak sebab tak mustahil hak yang di bawah ni pun dia dalam keadaan kita juga berada di tengah. Okey? Kita di atas dia. Dia pun sedang mencabar diri dia untuk jadi lebih hebat daripada kita.
Jadi kita kena sama-sama menghargai antara satu sama lain. Okey, komunikasi berkesan yang tu yang penting. Cara kita handle percakapan kita, komunikasi kita. Macam mana makcik ni kita layan, macam mana cakap lama Allah makcik, terima kasihlah banyak-banyak. Sebab setiap percakapan yang diterima oleh telinga orang yang kita cakap tu, dia ada satu getaran. Yang ni yang Cik Din ajak. Penulisan kita pun ada getaran dia. Suara kita pun bila kita bercakap dengan orang lagi hebat getaran dia. Itu. Nak share tu. Yalah malam ni. Esok pula simpan. Kan? Okey. Terima kasih. Terima kasih Abang Mun. Terima kasih Kak Sally. Umi nak bagi tips satu lah kan. Bukan semua orang dah tahu apa yang Umi nak cakap. Cuma kita biasalah sebagai seorang insan kadang-kadang kita terleka. Bukan kita lupa tapi kita terleka. Okey, walau apa pun kita dan siapa pun kita, pada yang masih ada ibu bapa mertua, ibu bapa kita sendiri, label mertua dan ibu bapa kita adalah label yang sama. Tak kiralah kita di mana kedudukan sekalipun. Jadi jadilah kita sebagai anak yang sentiasa ingat macam mana, bagilah susu kepada mak kita, ayah kita, mertua kita, dan kita khabarkan kepada saudara mara kita. Itu salah satu tips untuk kita makmurkan lagi sahabat-sahabat kita dalam Situ Joy ini, insya-Allah. Jadi benda ni semua orang dah pesan. Cuma Umi refresh balik, sentuh sikit hati kita pada mana yang terlupa, bagilah pada mak dan ayah kita walaupun mereka dalam keadaan sihat. Sebab bila Umi nak berkongsi, ramai yang dah tahu kan macam mana mak Umi, Puan Radhiyah, pada Disember 2018 dia terlantar di hospital selama 16 hari. Pada hari ke-14, doktor panggil dan maklum kepada semua adik-beradik Umi yang mak Umi ni dalam keadaan, orang kata, dah tiada harapan. Doktor kata dah tiada harapan dan akan bedridden selamanya. Jadi kita bila dengar macam tu rasa mak kita ni, mak kita, jadi masa itulah doktor kata kalau nak berhimpun, nak baca Yasin tu memang buatlah. Itu kata-kata doktor dan doktor tak ganggulah. Tapi sebagai insan dan kita masih nak buat bakti kepada ibu ni, jadi Umi berpakat dengan adik, why not kita cuba bagi dekat mak minum susu. Alhamdulillah, walaupun mak tak pernah letak susu di mulutnya selama yang nampak di depan mata, bukan setakat minum susu. Susu yang dimasukkan dalam kuih ke apa-apa pun memang takkan minum. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah, mak boleh minum susu Situ Joy. Tu pun Umi bancuh dalam anggaran 50 ml tu, Umi bagi dengan straw dan mak sedut terus ke dalam, tak masuk, orang kata tak simpan dalam mulut lah kan, terus masuk ke kerongkong terus telan. Alhamdulillah pada hari ke-16 mak dah boleh discharge. Dah nampak berbeza tak? Dalam tempoh bila doktor kata macam tu, dalam tempoh 2 hari tu, bila minum susu, cumanya healing krisis ketika tu kena tukar pampers kerap lah. Sebab dia cirit kan. Dia buang segala apa yang ada dalam tu. Tapi kita redha lah. Yang penting berubah ayak muka mak tu, dah nampak makin ceria, dah kemerah-kemerahan, dah boleh senyum. Alhamdulillah. Kemudian balik di rumah kita continue lagi dengan susu. Alhamdulillah sampai sekarang. Lama dah mak tak masuk ward, tak tidur di ward. Sekarang dah boleh urus diri dia. Boleh, dulu semua kita kena tolong mak, angkat mak daripada
tempat duduk dia ke wheelchair. Tapi sekarang alhamdulillah dengan izin Allah, mak boleh tolak wheelchair sendiri. Jadi sebagai pembantu lah wheelchair tu untuk dia bergerak ke bilik air, untuk mandi dan bersihkan diri dia, untuk dia terus beribadat. Alhamdulillah. Jadi bila dah sakit kita sampai hampir 20 tahun, nak sembuh dalam masa setahun, ajaib kot rasanya. Tapi alhamdulillah perubahan yang berlaku tu dah cukup memberi kegembiraan buat dia yang terkurung selama ni, yang nak buat apa pun semua perlu bantuan. Tapi dengan izin Allah, sekarang ni susu situ je pagi, tengah hari dan malam. Tak apa, saya bekalkan dan mak sendiri pun dapat susu percuma dengan auto redemption tu, ARW kita. Alhamdulillah cukup untuk mak 4 kotak sebulan. Itulah, jadi mudah-mudahan kita semua dapat beri kegembiraan pada orang tua kita, insya-Allah. Okay, ada lagi Kak Sally, tak ada testimoni yang paling orang kata apa? Masih lagi rasa yang testimoni terbaik daripada tim Kak Sally? Testimoni yang akak ada share tu daripada seorang yang daripada Rawang. Dia menyatakan bahawasanya apabila dia panik, suami dia jatuh sakit. So dia bagi minum susu situ joy. Lepas tu dia merampak pergi ke air. Lepas dia tengok dah panik sangat, dia cuba juga nak bagi suami dia minum. Orang kata usaha gigih dia serahkan juga pada orang kata pada Allah. Bawanya sebab dengan situ joy, suami dia lepas 1 sachet lagi dia minum. Alhamdulillah besoknya dia dah sihat, dah pergi berkebun. Maksudnya dia membantulah orang kata susu situ joy tu. Dan akak tu sendiri daripada dia duduk wheelchair, sekarang ni alhamdulillah dia dah boleh bergerak. Itu di Rawang lah. Alhamdulillah lah, kesan dia memang dia ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada sebab situ joy. Sekarang ni dia laju untuk menaja. Alhamdulillah. Tahniah kepada Kak Siti Halidah. 769. Okey, Tuan Syarani, ada nak dikongsikan ataupun kawan-kawan lain yang nak kongsi kat sini? Kita boleh Umi nak Cik Bat, Umi nak jawab soalan Puan Dina Hasina. Boleh. Okey, untuk makluman, Umi mula dengan 1 sachet dulu untuk mak sebab keadaan mak ketika tu pun memang orang kata doktor sendiri pun dah declare tak boleh nak bagi ubat apa dah sebab ubat yang dia beri pada mak tu dah maksimum. So dengan susu pun kita mula dengan 1 sachet. Jadi dalam tempoh 2 hari tu 2 sachet lah, tapi healing krisis tu memang cepat. Memang cepat dia buang dulu. Mungkin dalam dia punya usus tu ada masalah jadi dia kerap membuang. Itu je lah. Lepas tu barulah bila dah stable, dah mak pun boleh terima, badan pun dah boleh terima, sekarang mak minum 3 kali sehari. Ikut dia, bila dia rasa dia nak minum je, buat je lah susu. Alhamdulillah. Tuan Nusmira ada boleh bagi satu perkongsian testimoni daripada Brunei. Saya ada soalan dulu. Okey. Bagaimana nak menggalakkan kita punya tim untuk join BOS NDT. Itu macam sekarang di Brunei ni kalau dilihat orang Malaysia rajin untuk join, dia orang tahu dapat LDS dan pengetahuan ilmu yang didapati. Tapi di Brunei ni saya struggle sikit. Saya susah mau dapat ramai. Biasanya dalam 11. Kadang-kadang tidak sampai 10 orang yang join saya punya NDT. Jadi macam mana caranya kalau ada orang dapat kongsi bagaimana menghidupkan lagi, mendapatkan, membuat tarikan.
Soalan yang Soalan saya follow up. dululah. soalan dahsyat juga tu. Follow up. Umi, macam mana Umi? Dia sekarang ni macam saya pun kita bermula dengan jumlah yang kecil. Cuma dalam keadaan daripada kecil tu kita cuba together. Macam sekarang boleh katakan terang macam saya pun totally saya Umi dengan saya ada satu grup yang mana kami membina dalam keadaan ada saja signal daripada tim nak buat, kita cuba bantu. Macam Kak Sally kata tadi. Kita bagi ada signal ya. Maksudnya mereka rasa, maksudnya lah ni kita cuba untuk dapatkan orang kata minat. Kan? Daripada minat tu, macam saya sendiri kita buat dan terus buat. Cuma kita kena ada, walaupun ada tim yang kecil tadi, bagi saya okey, Alhamdulillah. Cuma kita akan bermula pada yang kecil. Sebab kalau ramai pun sebenarnya, tak mau, tak jadi juga. Kan? Cuma memang proses tu perlukan masa. Tapi insya-Allah. Dan tak apa, maksudnya kita sekarang ni kita boleh guna satu kemudahan yang mana Tuan Nus Merah pun insya-Allah boleh invite kami juga untuk kita bantu. Maksudnya bantu untuk meramaikan dulu, lepas tu insya-Allah. Sebab daripada kadang-kadang orang kata apa? Setiap ahli ni tak sama dia punya orang kata apa? Dia punya target. Kadang-kadang daripada yang penting macam kami sekarang pun kami cuba wujudkan dulu platform ini dalam masa yang sama kita cuba untuk invite dan beri galakan untuk rakan-rakan tim kita untuk masuk ke dalam Zoom meeting. Dan insya-Allah daripada situ yang mana yang dah masuk tu kita cuba invite dia. Sebab sekarang ni boleh katakan ahli-ahli kita macam kami pun banyak juga Makcik Kiah, macam Tim Umi pun. Cuma daripada situ kita cuba bantu. Maksudnya bantu di segi permulaan kita wujudkan platform. Yang kedua, bila kita berjumpa tu kita cuba bantu untuk install Zoom meeting app. Dan yang penting kita terus buat dulu. Buat dalam masa ajak, buat program ajak. Itu yang kami cuba untuk adakan seminggu 4 kali. InsyaAllah kita akan terus adakan masa. Maksudnya sebagai satu tanggungjawab juga sebenarnya. Sebab saya pun sampai sekarang pun dah mula rasa tanggungjawab yang mana saya nak cuba bantu sebenarnya. Bantu semua termasuk tim Tuan Azmira. Cuma kita sekarang ni create satu idea dulu. Dalam masa sama kita cuba bina dalam keadaan tim. Kan berhubung dan sentiasa berhubung dan terus berhubung. Ni boleh tambah pada boleh tambah. Macam Cik Din duk buat sebelum ni. Dia follow up, okey. Macam mana follow up? Dia screenshot placement metric itu. Hak berapa jumlah yang menunggu. Contoh macam Cik Din buat bawah ni kan. Okey, Assalamualaikum tuan dan tahniah anda telah berjaya mengumpul banyak ni. Okey, bagi jumlah dia yang banyak tu. Mungkin yang tu salah satu tarikan untuk dia bertanya, "Uish, macam mana kita nak dapat benda ni?" Kan? Daripada situlah wujudnya satu, kita boleh mula berbual dengan dia macam ni, macam nak lebih detail boleh join Zoom meeting apa dan cuba ajak ada cara nak install apa semua. Screenshot yang placement metric yang berat sebelah tu, yang tunggu berapa puluh ribu tu ada sebelah tu. Orang ni bila dia tengok duit ni, dia wow sikit. Kan? Assalamualaikum, tahniah. Macam Cik Din duk follow up sebelum ni. Saya pun duk guna juga benda-benda tu. Alhamdulillah. Ada juga yang bertanya. Bila bertanya, dia mula buat RO. Dia cerita buka akaun macam ni. Okay. Untuk je dapat ilmu yang lebih lanjut, tarik dia pelan-pelan masuk ke dalam Zoom meeting. Saya cuba macam tu. Betul, cakap Abang Mun tu betul. Dan Umi pun guna format yang sama. Dan salah seorangnya tahniah Puan Haslela. Tahniah Puan Haslela dah pandai masuk Zoom meeting. Dan sekarang dah nampak apa yang Umi duk cakap pada dia. Boleh kongsi sikit tak Puan Haslela? Salam. Dekat dalam ni dengan Umi lah dia dah belajar. Lepas tu baru cuba-cuba. Makan dia dah ya. Lock pula. Okey, Lela boleh. Apa yang saya buat tiap-tiap hujung minggu, tiap-tiap hari 6
saya tunjukkan berapa bonus, jumlah bonus dalam di Brunei orang dapat. Jadi semenjak saya tunjukkan itu kan, jadi harga bonus yang sebab setup di Brunei, MD Brunei yang membayarkan bonus kepada semua ahli-ahli Brunei, walaupun bukan di bawah AFC, di tim-tim lain juga. Jadi saya akan hantarkan jumlah. Jadi tiap-tiap hari ujung minggu saya tunjukkan, okey, siapa dealer-dealer ID yang mana yang mendapat bonus minggu ini. Jadi dan jumlahnya seperti minggu depan sampai naik sudah sampai 2000 lebih Brunei dolar. Jadi ada orang terus tanya, macam mana mau dapatkan bonus? Kan? Jadi dia private message lah. Private message tanya macam mana mau dapatkan bonus. Jadi saya explain sedikit lah. Mesti ada pandai menajar. Sebelum tu Mesti screenshot tu. Screenshot mesti ada placement matrix tu. Send dekat dia. Itu placement matrix saya belum buat. Okay. Jadi waktu dia bertanya, waktu dia bertanya tu, tuan screenshot placement matrix dia cepat-cepat. Okey, sekarang ni awak ada sedang menunggu banyak ni pairing. Macam mana nak dapat baru kita ajak dia menajar ke macam mana ke. Bila saya tengok terus dia ada dah tu dia akan jadi wow satu. Akan jadi satu wow. Itulah. So selepas itu saya hantarkan kepada grup chat, saya beritahu kalau ingin mendapatkan bonus ini benda-benda yang kita niat tu, tapi simple lah. Saya bilang kalau mau lebih tahu join BOS ataupun join NDT. Saya akan organize something hari Minggu ini. Kan? Jadi sudah itu okey. Ramai orang cakap okey, tapi sudah itu ada juga masih juga 11 orang 12 orang mungkin. Jadi macam saya fikir macam mana lagi ya. Tapi saya akan cuba ini, terima kasih. Saya akan cuba ini placement matrix. Wah tengok. Waktu dia tanya tu screenshot dulu cepat-cepat hantar dekat dia. Awak ada banyak ni dah menunggu. Ada soalan di chat, Abad. Assalamualaikum, nak tanya untuk pesakit kanser sekarang sedang minum susu dari farmasi. Boleh tak nak minum C2 Joy? Cara minum mohon pencerahan. Abang Mun rasanya boleh jawab ke? Macam soalan tak dengar. Soalan dia, Assalamualaikum. Nak tanya untuk pesakit kanser. Sekarang sedang minum susu dari farmasi. Boleh tak nak minum C2 Joy? Cara minum mohon pencerahan. Terima kasih. Okey, susu C2 Joy ni dia hanya susu, dia minumannya. Jadi dia tak ada masalah kita nak campur kat dia, kita nak bergabung dengan susu yang lain. Contoh pagi kita boleh minum C2 Joy, dalam tengah hari ataupun dalam pukul 10 dia nak minum susu, boleh minum susu, tak ada masalah. Dia ada susu je, dia bukan ubat, dia bukan suplemen. Jadi jangan kita takut. Okey, jadinya untuk berapa kali dia nak minum tu kita berpandukan dia punya stage dia, yang ke berapa. Sebab orang yang berpenyakit minimum untuk orang yang berpenyakit 2 kali sehari. Minimum untuk orang yang berpenyakit. Jadi kita tengok keadaan dia macam mana. Kan, kalau kata dia agak-agak separa kritikal tu boleh ya 3 kali sehari pun tak ada masalah. Kan? Kalau kata agak-agak tu 4 kali pun tak ada masalah. 4 kali pagi sebelum sarapan, tengah hari sebelum makan tengah hari, petang sebelum minum petang, malam sebelum nak tidur. Jadi jarak antara tempoh-tempoh dia nak minum tu, dia nak sulam dengan susu biasa pun tak ada masalah. Tapi kalau dia nak test power C2 Joy, kan, dia boleh cuba C2 Joy saja tanpa pengambilan susu yang lain. Sebab dia hanya minuman, jangan salah faham. Dia bukan suplemen, dia bukannya ubat. Jadi dia tidak terganggu nak minum dengan susu lain ke apakah. Sebab tu budak-budak ada yang tengah tu ibu bapa dia campurkan dengan susu formula yang lain. Tapi tak tahu lah, mungkin ada penjelasan daripada orang-orang lain ke, pendapat daripada orang lain kat dalam grup ni ke, boleh bagi pendapat masing-masing. Tapi pendapat saya macam tu lah. Okay. Dia ikut minimum untuk orang yang berpenyakit 2 kali sehari. Tapi tak semestinya orang mampu minum 4 kali sehari. Kan dia kos dia kan terlalu tinggi untuk orang yang berpendapatan rendah kan. Jadi minimum 2 kali pun dah okey, tak ada masalah. Tengah hari tu boleh sulam dengan susu lain pun tak ada masalah.
InsyaAllah. Ya, Kak Sally ada nak tes. tanya sikit. Boleh. Teruskan. Okey, Kak Sally nak beritahu macam Tuan Osmera, kalau kita nak pantau, nak research orang yang tadi tu tahu dia berminat ke tak, kita buat lagi satu grup di mana bila dia linkkan kita punya grup tu untuk buat plan marketing. So kalau dia interested, maknanya dia klik link tu, bermaksud dia akan ada orang kata cerah sikit masa depan dia untuk pergi ke arah untuk buka Zoom meeting. Ataupun kena tengok pastikan orang ada tak dia orang downloadkan Zoom meeting tu. Kalau dia ada dari segi Zoom meeting tu dia ada download, maknanya dia ada ke arah untuk bersama untuk dengar pencerahan daripada orang kata bos ke NDT ke. Dekat situ kita boleh encourage dia orang bagi tahu macam mana boleh buat penambahan pendapatan. Dekat situ kita boleh nampak dia punya encourage dia tu, maksudnya dia keinginan, dia ingin tahu. Jadi kena buat separate satu group yang mengatakan untuk plan marketing yang untuk siapa yang minat ke arah bisnes. Baru kita tahu dan nilaikan orang tu macam mana. Kalau ada setengah dalam kita share dalam group, ada orang tak minat dengan plan marketing. Dia nak minum je. Jadi kita klikkan, okey siapa yang minat untuk ni PM tepi. Maksudnya ambil Zoom group satu lagi ni. Jadi kita boleh nampak berapa yang orang yang akan join dengan grup tu. Orang tu lah yang akan ada nampak ke arah untuk pergi ke Zoom meeting. Itu saja. Terima kasih. Mungkin juga Tuan Osmera boleh tukar. Jangan beritahu kata buat BOP ataupun NET. Maksudnya buat satu term baru dalam keadaan mungkin coaching peluang perniagaan. Kelas Kita kelas malam. Kita Kelas jadikan online. Kita boleh buat, maksudnya kita boleh offer coaching tak semestinya kita buat ramai. Maksudnya kita buat satu grup yang kecil dan kita label yang nampak supaya dia nak masuk. Kalau kadang-kadang mungkin presentation ni kadang-kadang orang tak mau. Orang dah jadi macam setiap bisnes sama. NDT, BOP kan. Jadi kita boleh buat kita boleh createkan satu program baru, maksudnya sesi coaching, sesi peluang perniagaan ke apa-apa ke yang mana lebih nampak keinginan dia untuk masuk. Kami pun insyaAllah nak cuba juga lepas ni. Maksudnya nak cuba create satu orang kata apa, satu nama baru yang mana kita boleh buat untuk sesi coaching saja. Sesi coaching yang mana dalam masa tu kita prepare banyak sikit kita punya testimoni income ataupun testimoni yang lebih meyakinkan dia. Itu bagi saya lah. Tapi hebat dah Tuan Osmera sebab dalam 11-12 tu dah kira orang kata dia Tuan Osmera seorang je dah kira okey lah grup tu. Besar. Tapi yang 11-12 orang ini dari tim luar juga, bukan tim AFC saja. So semua yang dari Brunei yang upline dia daripada tim-tim lain itu. Tapi tidak apalah. Siapa saja boleh boleh join. Yang penting kongsi sebenarnya bagus tu sebab kita bermula tu, kalau bermula dalam grup bercampur lagi bagus sebab perkongsian idea tu lagi selah. Dan insyaAllah lepas kita jadikan dia orang kata berkali-kali buat dan kita akan automatik kita akan ada dapat idea baru. Daripada situ lah nanti kita boleh guna untuk okey, soalan tu tadi ada. Keluar soalan. Minat prospek. Salam semua. Ada soalan dalam chat. Soalan kepada semua. Macam mana cara saya nak menarik minat prospek. Ada yang bertanya. Yang kita tahu dia amat memerlukan situ joy. Sebab selalu tengok dia up pasal sakit dia, tapi bila kita PM kat dia pasal situ joy, dia bagi alasan tak minum susu. Tak boleh telan susu. Tapi ada masa lain pula saya tengok susunya, minum susu berkotak-kotak kat kedai. Saya tahu dia memang perlu minum situ joy ini sebab dia antara yang akan first scene setiap kali saya upload pasal susu dekat status. Kak Sally tolong. Nak jawab pun kawan ni mungkin guna hak yang cik dia bagi tahu itu. Guna SST, sharing story and testimony. Gitu. Kita jangan menjual dekat dia.
Okay? Jangan hard selling. Jangan hard selling. Kita share story dan tembak testimoni. Share bagi dia panah. Bagi jalan penyelesaian dekat dia. Bagi tahu kandungan macam ni dan kita ada testimoni macam ni yang terhasil apa semua. Kita terang slow, soft. Lembut dekat dia. Cuba teka daripada ada testimoni sikit, forward pergi dekat dia. Alhamdulillah testimoni terbaru ni berkaitan dengan penyakit yang puan ada sebelum ni. Puan ingin cuba kan. Sebab kita kalau dia kata tak boleh telan, kita boleh bagi testimoni juga. Ada orang yang tak boleh minum susu pun dah boleh minum susu. Contoh kita bagi tahu lah dia ni ada bau wangi ke macam mana ke apa ke. Kita share, biar dia follow tak apa. Orang ni dia melihat lama-lama dia akan menyerah juga macam mana pun. Habis-habis sangat pun dia akan PM online lah. Umi nak kata la tahzan, jangan sedih. Kita kongsi dengan dia. Kalau jumpa orang yang macam tu kan, kita kena bagi dia slow-slow untuk terima. Betul tak? Betul. Buat Saya ada satu seorang tu, saya akan pick up dia nanti. Saya boleh share ni pengalaman yang sama. Jadi dia punya isteri stage 4 cancer. Dan saya saya introduce itu kan Situ Joy. Jadi dia punya isteri alasannya kalau kita curi kolostrum daripada ibu kerbau, anak kerbau tidak dapat kolostrum kah? Kan ini tidak melanggar etika. Ini saya tidak suka. Jadi saya tidak mau minum. Pasal kita mencuri kolostrum daripada ibu kerbau, anak-anak kerbau tidak dapat. Jadi perlahan-lahan saya introduce dengan video, dengan testimoni. Asal saja ada testimoni tentang kerbau, testimoni tentang cancer. Saya hantarkan saja pada suami dia ni, hantar. Baru kemarin dia WhatsApp saya, dia bilang, ini yang susu kolostrum ni sebenarnya banyak manusia ambil kan. Saya beritahu 70% kolostrum dari kerbau ni memang diproduce untuk manusia. 25% saja tu. Jadi dia bilang sama saya kemarin, saya beli 1 kotak dulu. Isteri saya masih lagi macam berdegil. Dia cakap tidak boleh sebab ini kita mencuri susu ibu atau, tapi saya akan paksa dia minum. Jadi besok saya hantar 1 kotak. Pelan-pelan lah, tapi ini selepas berapa bulan ini sudah. Ada 4 bulan kali semenjak saya introduce first time sama dia. 4 bulan, pelan-pelan. Kita kena banyak bersabar dengan orang yang macam ni dan jangan berputus asa. InsyaAllah berdoa dan terus kongsi. Allah akan bukakan pintu hati dia, dan pengalaman ni Umi dah lalui walaupun hampir dekat setahun. Baru kontak balik, dan jika jodoh dia dengan kita masih ada, dia akan register di bawah kita. So jangan rasa putus asa untuk kita berkongsi. Walau bukan hari ni dia bersama kita, mungkin 6 bulan ke depan ataupun 12 bulan yang ke hadapan dia akan cari juga, insya-Allah. Kadang tu kena pandai pusing semua tu. Kadang tu dia kata curi kolesterol lembu, kita boleh terang dekat dia. Kolesterol yang kita ambil daripada lembu tu bukannya habis. Lembu dia menghasilkan kolesterol selama 48 jam. Kita cuma ambil 0 hingga 6 jam je. Jadi anak lembu dapat minum juga kolesterol ibu lembu. Kita boleh pusing balik. Kadang tu saja dia penat mainnya tu. Soalan. Ada soalan lagi daripada Puan Khatijah. Soalan saya, emak dia dah minum susu seminggu. 1 sachet pagi dan 1 sachet malam. Tapi dia tak ada kesan apa pun. Macam mana tu? Mak dia ni sakit urat kronik. Swin banyak sangat ni. Urat timbul, paras pinggang hingga ke kaki, kudis teruk ke bahagian kaki, tapi memang duk
memang tak duk kencing manis. Memang tak ada kencing manis. Dia buat edit gambar. Sebab dia kadang-kadang nak minum dengan dengan orang kata apa, masalah badan yang terlalu banyak, nak makan nak selesai dengan cepat, memang tak boleh nak ni lah. Sebab kadang-kadang dia memerlukan masa. Setiap orang kata apa, setiap proses perlukan masa. Ada yang cepat, ada yang lambat. Cuma yang lambat tu terus minum. Sebab kadang-kadang antibody ni kita minum untuk sakit kaki, dia bantu untuk sakit kaki yang sebelah lagi. Jadi benda tu terus continue minum. Cuma dan satu lagi, pastikan pemakanan, jaga pemakanan. Makan, minum susu, pemakanan tak jaga, Tuan Hafiz sendiri dah cakap. Memang nak dapat hasil memang tak ada hasil lah maksudnya. Kita kena jaga jugalah. Sendiri mau tahulah macam rasa. Kena buat lah benda tu. Kencing manis. Kalau dah Kencing tahu manis, kita makan ubat. kencing manis, makan Tapi ubat, minum makan susu. Lepas tu ambil pisang sekali ambil sampai 5 biji, minum susu sekotak pun tak turun. Ibarat dia macam tu lah. Kadang-kadang seimbangkan. Yang mana yang kita tak boleh ambil sekadar merasa. Tahulah keadaan diri kita macam mana. Jangan salahkan, oh produk ni tak bagus. Tengok juga pemakanan kita. Kalau dah memang kita ni sentiasa stres, lepas tu duk buat bagi stres lagi, relax je kan. Kita kena tenang. Kita kena ada pengisian dalaman, minum susu, usaha dan berdoa. InsyaAllah, yakinlah penawar yang Allah Ta'ala bagi daripada benda yang semula jadi. Memang itulah kita yakin kesembuhan tu daripada Allah. Lepas tu Kak Umi nak tanya, dari segi cara minum tu betul ke? Macam mana? Sebab saya pun kalau Umi pagi-pagi, Umi suka minum pagi ya. Kita jaga dalam pukul 4:30 pagi tu. Kumuk-kumuk, cuci mulut, ambil air semayang apa semua. Sekejap lagi, sudah solat sekejap lagi, buatlah susu. Minum. Sebab kalau kata kita nak puasa pun, kita sahur pun masa tu, kalau kita nak bekerja pun, kita dah ambil dah susu sebelum kita nak sarapan nanti. Pukul 7, pukul 9 nanti baru kita nak sarapan, nak makan ubat kan. Jadi awal tu kita minum susu dulu, waktu perut kita kosong. Lepas kita minum susu, kita ambil air putih ataupun air suam. InsyaAllah. Tu cara Umi amal untuk kontrol apa yang ada pada Umi lah kan. 3 serangkai dah ni. Alhamdulillah. Sekarang ada kontrol. Baik BP, baik kencing manis, baik kolesterol. Alhamdulillah. InsyaAllah. So berterusan lah. Tak kira lah tu macam Umi kata, sehari nak tidur, lepas habis Zubiti, lepas kick-in apa semua, nak tidur sehari baru kita minum pula satu sachet. Kan kita jual susu. Kita jual susu. Kalau kita nak minum tengah hari waktu lunch pun tak ada masalah kan. Nanti esok lusa sampai pula yang redeem tu. InsyaAllah gunakan manfaat tu untuk kita. Kita jaga kita dulu. Dan kita jangan lupa orang. Mak ayah kita selagi air ada. Betul Umi, jaga kita dulu, jaga family kita. Lepas tu okey, kita boleh jaga yang lain. Kita jaga kita jaga semua. Boleh? Boleh. Puan Hasrila pun dia memang jaga mak. Memang mak dia duduk dengan dia. Dan mak dia pun ada penyakit. Alhamdulillah semua happy dah. Dan anak dia pun, anak Puan Hasrila ada resdung kan? Ya Umi, memang kita dulu memang kuat jugalah resdung sampai ke anak-anak pun bersin-bersin tu. Tapi Alhamdulillah lah semakin berkurang lah sekarang. Puan Haslela nak tanya, untuk resdung tu cara makan dia macam mana? Cara minum dia? Saya ambil macam Umi ambil juga. Breakfast, sebelum ambil breakfast saya minum dulu. Lepas tu kalau macam tengah buat kerja ke tengah hari tu, kalau rajin saya buat lagi. Tapi kadang-kadang tu terlajak. Malam pula nak tidur tu saya ambil. Macam tu lah. Kadang 2 kali, kadang 3 kali.
Tapi berkurang lah. Boleh lah berkurang juga. Tapi sekarang alhamdulillah memang berkesan. Terima kasih. Simpan soalan esok pula. Oh, dah jawab dapat tak asal masa berlalu. Hebat. Oi, register pula oi. Nak register ni. Itulah Dah esok gelap nak. awak. Dak gibat dak ada tu tapi bab mute. Tuan Bat. Ya, boleh. Okey, saya nak bagi satu tip lah. Okey. Okey, yang baru-baru ni saya praktiskan. Kita kadang-kadang kita ada grup macam grup komuniti taman, grup saudara mara, grup family, adik-beradik, semua grup kawan-kawan sejabat. Kalau boleh pagi-pagi tu, kita ucap selamat, kita post gambar mana-mana testimoni dulu. Kadang-kadang selalu kita bagi gambar Assalamualaikum. Kan, tapi kita ubah gambar tu gambar testimoni, tapi ayat tu salam tu datang dari kita. Jadi yang saya praktikkan alhamdulillah lah. Paling tidak pun sekotak. Sebut nama. Penulisan ni sebut nama. Macam dalam contoh kalau ada komuniti surau, pagi kita dulu post. Kita ucap selamat pagi, Assalamualaikum, salam Aidilfitri ke, salam Syawal, doakan untuk semoga ceria bahagia, jauhkan daripada virus. Lepas tu bawah tu letak hashtag contohnya kuat antibody mana ataupun bantu orang lain sihat. Tapi gambar tu mesti gambar testimoni, mana-mana testimoni lah. Jadi saya buat tu menjadi Boleh. Memang saya nak baru nak mula promosi balik ni. Boleh gunalah idea-idea tu. Sebab kita punya testimoni sebenarnya dalam susu produk situ je cukup banyak. Boleh hantar kan, boleh cari dan boleh hantar. Ada konsep yang SST. Sharing story sharing testimoni. Ya. Kita ucap selamat pagi dulu, kita bagi salam pagi-pagi dulu, dalam pada tu kita attach gambar yang mana-mana testimoni. Sebab kalau dulu kebiasaan orang lebih suka hantar good morning, Assalamualaikum, gambar masjid apa semua kan. Tapi ayat tu boleh datang ke kita, tapi gambar testimoni. Saya buat alhamdulillah lah menjadi. Boleh. Saya nak cuba praktikkan. Tengok minggu depan kita bagi result. Okey, ada lagi kawan-kawan yang nak share. Kalau tak ada apa-apa, kita sesi bergambar. Okey, semua ada kotak susu. Pegang kotak susu. Kak Sally pegang kotak susu. Kak Sally pegang kotak susu ni. Oi, kotak susu hilang pula. Kotak susu hilang. Muka om tak apa. Sat. Hilang. Muka om tak apa. Okey, gambar kita ambil muka surat pertama. Semua ready ya? Muka surat pertama. Cucu bawa lari. Muka surat Mana pertama. kotak susu pun. Kena snap, lepas tu kena paste siap. Paste, okey. Muka surat kedua pula, tak tahulah semua dapat ke tak. Okey, kedua, okey. Snap. Okey, selesai. Okey. Terima kasih InsyaAllah semua. saya akan buat video lah, video YouTube akan ada paling lewat pagi esok lah. Nanti semua boleh tengok balik lah. Okey, so kalau tak ada apa-apa, insyaAllah terima kasih kerana sudi datang ke program malam ni. Dan kita akan bersambung pada minggu depan lah, Ahad malam. InsyaAllah kami akan cuba susunlah program sebab saya pun tu terang tak pandai cakap sangat lah. Ni pun dalam proses pembelajaran. Macam Tuan Esmera sebenarnya tiga adik saya. Saya daripada latar belakang memang orang tahu kan. Memang cuma terpaksa belajar. Sebab nak cuba untuk bantu tim. Sebab saya pun, tim saya semua luar daripada Kedah. Kak Sally, macam Tuan Esmera pun tim saya juga. Kita sekarang ni memang nak bantu. Macam Tuan Esmera tu sangat-sangat nak bantu supaya cepat-cepat naik ruby. Sebab dia akan jadi satu idola untuk orang Brunei.
Kan. Yes. InsyaAllah kita akan support. Okey, terima kasih banyak semua yang Terima bagi kasih semua. Cik Ta, Puan Saniza, Puan Salma, Kak Zatul. Selamat malam. Selamat malam semua. Terima kasih atas perkongsian semua. InsyaAllah. Selamat malam Brunei. Pagi lagi. Esok terus berkongsi. InsyaAllah. InsyaAllah. Promosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.